Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel Nur. Ini Kerry lah. Hari ni kita borak-borak saja kawan-kawan. Selamat petang. Ni dah petang sebenarnya, dekat pukul 6 dah. Tapi hari ni Kak Nur nak kongsi sesuatu. Tiga tempat atau tiga situasi yang harus kita berjaga-jaga pada tiga tempat ni selalu yang kita pergi. Dan Kak Nur kongsi sedikit tip yang kita ni tak tahu berenang tapi boleh selamat. Ada orang yang boleh berenang tapi tak boleh selamat. Ada ada keadaan yang tertentu. Senanglah hai. Okey, yang pertama ketika kita pergi ke air terjun. Sekarang kan banyak kes air terjun, kepala air kan. Kepala air itu sebenarnya air terjun ni kalau ikutkan terlalu banyak berlaku baru-baru ni kes satu keluarga tu kan. Kita sebagai orang Islam semestinya kita faham itu dah sudah tertulis dalam takdir itu berlaku kan. Tapi ada satu benda yang kita belajar di situ. Kita berhati-hati dengan keadaan sekarang. Cuaca hujan, tiba-tiba hujan lebat. Kadang-kadang cuaca dekat bawah okey, tapi sebenarnya dekat atas selalunya hujan. Dan bila hujan di atas kita takkan perasan. Dan ada berlaku perubahan pada air tu yang air terjun tu. Air sungai tu kan mengalir. Bila mengalir dia tu airnya tiba-tiba kencang dan berubah, segeralah naik ke darat dan jauh daripada tu. Sejauh yang boleh. Sebabnya bila air besar, air kepala air ni dia akan merupakan air bayi besar dan dia akan menurunkan kayu-kayu, balak-balak kan. Semua akan turun. Kita tak tahu. Jadi kita kena alert walaupun kita happy-happy, berkelah, berkemah semua. Tapi pantaulah keadaan. Satu lagi bila kita berada di hutan, jaga adab, jaga perkataan dan kawal dirilah. Okey, selalunya kalau nenek Kak Nur ni of course lah sebagai orang asli dia banyak pantang kalau masuk hutan, tempat orang kan. Selalunya kita akan pergi tempat orang. Berlaku kejadian lemas ke atau kejadian yang macam tu selalu melibatkan orang luar. Orang di keliling, kawasan keliling tu takkan. Sebab mereka lebih tahu keadaan situ. Jadi kita sebagai orang yang datang tempat orang, jaga diri, jaga akhlak, jaga kelakuan dan pantau keadaan. Sebab kita tak tahu keadaan macam mana keadaan kat situ. Okey, itu di kawasan air terjun atau air macam kepala air lah. Okey, kalau kita berada di sungai ataupun laut kan, kita berhati-hati macam pantai. Kita nampak pantai tu tenang, kita tak tahu macam selalunya kejadian lemas atau apa pun kejadian kalau di pantai ni selalunya kita nampak air tenang. Sekarang musim arus deras. Arus deras ni tahu Kak Nur lah. Kalau orang Kak Nur, kalau musim arus deras, mereka akan rasa bawah air. Bukan atas dasar air tau. Arus deras itu di bawah air. Dia selalunya kita boleh rasa kalau air nampaknya tenang, tapi bila kita turun, kita akan rasa tempuhan air itu macam mana. Sebab itu kalau orang yang lemas, dia akan diseret tanpa kita perasan. Sebab gumpalan arus di bawah itu. Sebab kalau orang kami panggil, kalau air pasang, air arus deras nak rasa bawah, itu orang panggil pasang bunga. Pasang bunga tu maknanya air di dasar bawah. Kita tengok macam tak pasang lagi, rupanya dah pasang dekat luar. Okey, itu satu. Selalunya pantai ni juga kita tak tahu landai ataupun melengkung. Landai tu kadang-kadang tak semestinya dia macam ada rata tiba-tiba dia gitu. Itu harus kita hati-hati. Macam mana kita pergi pun, bila ada orang tempatan yang bagi tahu, bagi alert, macam ni kawasan ni kan, kita kena ingat alert. Kalau kawasan tu jangan pergi. Pantau anak-anak atau ahli keluarga kita sebolehnya. Sebab kadang-kadang tengok bila kawasan Kak Nur ni pantai Pagar Lalang tu baru-baru ni meragut 3 nyawa. Okey. Satu orang dewasa pengantin baru dan 2 lagi kanak-kanak, bukan orang di kawasan kami ni lah, orang luar. Sebab mereka padahal dah diberitahu ada tanda, ada apa. Sebab itu kita kena alert dengan keadaan di situ. Sebab orang kami kalau kat sini, kawasan tu kami memang tak pernah pergi mandi. Kami tahu itu kawasan yang tempat dia cantik, memang cantik. Dia macam landai macam tu, tapi situ arusnya deras, arusnya kuat. Jadi kami takkan mandi di situ. Okey. Satu lagi,
jangan, bagi orang yang tak pandai berenang, ini Kak Noh kongsi sebab Kak Noh ketika usia umur 9 tahun, Kak Noh pernah lemas. Ya, kalau Kak Noh pernah lemas umur 9 tahun. Kak Noh pandai berenang, boleh berenang, tapi disebabkan panik, Kak Noh lemas bersama satu makcik Kak Noh, lemas ketika tu. Sebab kami bergumpal, sebab kami dua-dua boleh berenang sebenarnya. Kami berenang sebelah menyeberang sungai kan, seberang macam tu. Makcik Kak Noh tu dia dah umur 13 tahun tu, 14 tahun macam tu. Kak Noh masa tu 9 tahun. Kami berenang lah sebelah Kak Noh, dokong belakang dia berenang. Tapi tiba-tiba kawan makcik Kak Noh dia krem. Dia krem, walaupun kita pandai berenang, kalau berlaku krem kaki, kita akan lemas. Kita akan tenggelam macam tu. Akhirnya dengan Kak Noh sendiri, Kak Noh pegang dia. Kalau Kak Noh lepaskan dia ketika itu, dia lemas dan Kak Noh lemas. Untungnya masa tu adik Kak Noh umur 8 tahun. Dia 8 tahun, dia memang terror. Dia nampak rambut Kak Noh, dia tarik Kak Noh, jadi Kak Noh tarik sekali makcik Kak Noh tu. Jadi kami selamat. Dia selamat tu, kami selamat tu, Kak Noh memang bersyukur sangat lah. Terima kasih pada adik Kak Noh kan. Walaupun dia umur 8 tahun, tapi dia memang hero lah. Dia tarik rambut Kak Noh, dia tarik je. Lepas tu kami tertarik sekali. Rasanya dekat dalam tu Kak Noh dah dekat seminit kot. Hampir seminit kot. Sebab kami dah bergumpal dalam tu kan, dalam dasar sungai. Lepas keluar tu kami memang terbatuk-batuk lah, dah air banyak masuk dalam kan. Tapi disebabkan takut kena pukul dengan mak, makcik Kak Noh pun takut. Jadi kami diamkan diri. Kami buat tak tahu je lah peristiwa, tetapi kami ingatlah peristiwa tu. Okey. Selalunya orang yang pandai berenang, tapi bila berenang dalam keadaan yang agak panik, agak gopoh-gopoh, dia akan menyebabkan krem kaki, ya. Ni Kak Noh bercerita sebab atas pengalaman, bukan sebab Kak Noh pandai, Kak Noh juru selam ke, tak. Ada berdasar pengalaman dan diajar oleh orang tertua. Kalau orang kami duduk di tepi, macam Kak Noh dulu duduk dekat Tanjung Harapan. Tanjung Harapan tu dengan Bagan Hailam tu memang kawasan kami. Tapi tak pernah lagi lah berlaku anak-anak orang asli yang duduk kat situ lemas. Tak pernah sepanjang zaman Kak Noh lah. Sekarang pun tak pernah dengar, tak pernah ada yang lemas. Kecuali kat kampung Kak Noh Sungai Kura tu ada sekali je. Itu pun sebab budak kecil umur, itu pun sebab budaknya tak dijaga, jadi terjadilah peristiwa tu. Kak Noh tak cakap sangat perkataan tu kerap, nanti Kak Noh kena pula karang maram mak YouTube kita. Okey, peristiwa tu tak ada. Sepanjang Kak Noh tu tak pernah. Kalau jatuh pun budak-budaknya pandai berenang. Umur 5 tahun, 6 tahun, oh terror kawan-kawan, terjun cung goeng gitu. Kak Noh pun belajar dari awal kan boleh berenang. Tapi nenek Kak Noh cakap, walaupun kita tak pandai berenang, tapi bila kita tak panik, insya-Allah kita takkan lemas. Kata nenek, kalau kita baring, kalau kita lemas, tiba-tiba kita balik ke badan. Kita jangan panik, kita balikkan badan kita, dah terjun, tenggelam, kita keluar dari dasar, lepas tu kita balikkan badan kita. Okey, balikkan badan kita, bernafas dengan elok. Kita balikkan badan, insya-Allah badan kita akan terapung dan kita akan selamat. Dan yang penting kita tak panik, walaupun air tu paras-paras ni kan kat sini, tapi insya-Allah kita akan terapung. Jangan panik, itu saja. Bila kita panik, semua benda jadi krem. Kat orang pandai berenang pun jadi krem, dia akan jadi terus tenggelam, dia tak boleh nak buat apa. Kan benda macam tu lah tu Kak Noh kongsi. Sebabnya peristiwa macam tu Kak Noh kalau apa-apa pun Kak Noh akan pesan dekat anak, dekat apa, jangan bukan panik. Okay, macam tu juga macam kawasan pasir jerelos di sungai. Pasir jerelos ni dekat pantai-pantai biasa ada sebenarnya, tapi ada ketikanya dia akan terjadi. Kadang-kadang kita tak tahu pun. Kalau orang kami panggil, kalau orang Kak Noh panggil Pijinas, Priginenas. Dia panggil Priginenas, Kak Noh tak tahu kenapa dia panggil macam tu, sebab dia pasir jerelos. Bila jerelos dia akan tenggelam macam tu dan orangnya hilang macam tu. Ada. Tapi itulah, jangan panik. Bila kita panik, semua benda akan tak jadi. Kita bila terasa pasir itu tiba-tiba tenggelam, kita jangan panik dan kita akan bangun. Bergerak cepat. Jangan gitu. Gitu. Bila macam tu, pasir tu lagi cepat. Macam tu, okey. Itu sajalah Kak Noh punya perkongsian. Kak Noh terfikir hari ni, kata iyalah Kak, satu yang Kak Noh kongsi, bukan Kak Noh pandai sangat, tapi berdasarkan Kak Noh sebagai anak orang nelayan, diajar oleh nenek survive macam mana, dan Kak Noh sendiri mengalami kejadian tu, jadi Kak Noh kongsilah. Jadi hati-hati, jaga family kawan-kawan, kan pergi mana pun alert dengan keadaan sekitar.
Jangan happy tapi pantau keadaan. Sentiasa pantau. Memang orang kata dah benda nak jadi kan, betul. Tapi tak salah kita pantau. Kalau kita dah pantau jadi juga itu, kita terima dengan redha. Okey, itu saja. Kak Nur minta maaf kalau info yang Kak Nur bagi ni mungkin ada kurang, ada ataupun salah. Kak Nur minta maaf banyak-banyak ya. Okey, jaga diri selalu. Salam sayang. Bersyukur selalu dengan apa yang telah diberikan kepada kita. Dan salam sayang dari Kak Nur. Assalamualaikum.